Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk yang pertama bagi subjek ibadat darjah 3. Okey, tajuk pertama kita adalah hadas. Okey, mesti ada yang tak pernah dengar kan apa tu hadas tu cikgu? Okey, hadas ialah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ibadatnya yang tertentu tidak sah. Contoh ibadat dia, contohnya adalah solat ataupun tawaf. Okey, maksudnya keadaan tidak suci tu maksudnya seseorang tu diri dia tidak suci. Tidak suci sebab terbatal wuduk lah. Bukan tidak suci macam yang kotor tu, bukan. Ni maksudnya dia dalam keadaan hadas kecil, kerana telah berlaku perkara yang membatalkan wuduk dia lah. Yang mana kalau dia buat ibadat, contoh dia buat ibadat solat tanpa mengambil wuduk, so tak sah lah dia punya ibadat dia. Okey, itu maksud hadas. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya kan, hadas dengan najis tu benda yang sama ke cikgu? Tidak, jawapannya tak sama. Hadas benda yang berbeza, najis pun benda yang berbeza. Okey, so kita tengok apa perbezaan antara hadas dengan najis. Okey, hadas ni kita tak boleh nampak, kita tak nampak dia. Sebab dia dalam bentuk keadaan diri kita kan. So jadi kita tak nampak. Okey, tapi kalau najis, kita boleh nampak bentuk najis tu, warna apa. Kita boleh nampak. Hadas tak nampak. Okey, kemudian yang kedua, hadas ni cara kita nak bersuci daripada hadas, cara kita nak sucikan diri kita daripada hadas, okey, melalui wuduk ataupun mandi wajib. Antara dua tu je. Kalau kita dah wuduk, maknanya kita dah suci lah. Suci daripada hadas. Okey, ataupun melakukan mandi wajib. Dan yang ketiga tu tayamum. Tayamum tu kalau bila tak ada air sahaja kita akan bertayamum. Okey, tapi kalau najis, kita boleh sucikan najis tu dengan membuang najis tersebut. Buanglah najis tu kan. Lepas tu basuhlah tempat yang terkena najis tu. Tu cara nak cuci najis ataupun bersihkan najis. Boleh beza tak antara hadas dengan najis? Boleh Sekarang kita tengok bahagian hadas. Okey, hadas ni terbahagi kepada dua bahagian. Okey, bahagian yang pertama kita panggil dia hadas kecil. Apa dia hadas kecil tu cikgu? Okey, hadas kecil ialah keadaan seseorang yang tidak suci kerana berlaku pada dirinya perkara yang membatalkan wuduk. Maksudnya apabila kita batal je wuduk, so kita berada dalam keadaan hadas kecil. Macam tu je nak ingat hadas kecil. Okey, bahagian yang kedua adalah hadas besar. Apa dia hadas besar ni pula? Okey, hadas besar adalah keadaan seseorang yang tidak suci. Sebab apa dia tidak suci? Sebab berlaku pada dirinya perkara yang mewajibkan dia untuk mandi wajib. Jika hendak melakukan ibadat seperti solat. Maksudnya dia berlaku hadas besar ni bila contoh kalau perempuan keluar darah haid, keluar air mani ataupun bersetubuh. So maknanya dia dalam keadaan hadas besar. Okey, kalau dalam keadaan hadas besar, cara dia nak bersuci tadi cikgu dah cakap, dia kena mandi wajib. Kalau tak mandi wajib, tak sahlah ibadat dia. Okey, boleh beza tak antara hadas kecil dengan hadas besar? Ingat bahagian hadas ada dua, hadas kecil dan juga hadas besar. Okey, seterusnya kita tengok apa perkara yang menyebabkan berlakunya hadas kecil ataupun perkara yang menyebabkan terbatalnya wuduk kita. Okey, yang pertama adalah keluarnya sesuatu daripada kubul ataupun dubur. Apa dia kubul dengan dubur ni? Okey, kubul tu kemaluan kita yang kat bahagian depan. Kalau dubur pula kemaluan kita yang dekat bahagian belakang. Jadi kalau ada keluar sesuatu daripada salah satu ni, antara kubul atau dubur, contohnya macam kentut ke, ataupun kita buang air kecil ke, ataupun kita buang air besar ke, so jadinya kita automatik berada dalam hadas kecil. Okey, yang kedua, apabila kita tidur yang tidak tetap dua papan punggung, maksudnya tidur kita tu sekejap pusing kanan, sekejap pusing kiri. Kita tak tidur tegak
statik macam tu. Itu maksudnya tidurnya tidak tetap dua papan punggung. Okey, yang ketiga pula apabila kita hilang akal. Contohnya macam kita pitam tu pengsan lah, ataupun kita mabuk. So automatik terbatal lah wuduk kita. Bila terbatal wuduk, kita berada dalam keadaan berhadas kecil. Seterusnya, apabila kita menyentuh kulit lelaki ataupun perempuan yang bukan mahram. Maksudnya kita sentuh kulit orang yang kita boleh kahwin. Contoh Ali dengan Aminah tersentuh. Okay, diorang bukan adik-beradik pun, dia tak kenal pun, tiba tersentuh. So batal lah wuduk diorang. Jadi bila batal wuduk, mereka berada dalam hadas kecil. Dan yang terakhir, apabila kita menyentuh kubul atau dubur manusia dengan tapak tangan atau perut jari. Okey, kita sentuh kubul dengan dubur, tak kisahlah siapa punya kan. Yang penting manusia dengan tapak tangan kita ataupun dengan perut jari kita. Okey, macam mana nak tahu mana satu tapak tangan, mana satu perut jari? So kita tengok untuk next slide. Okey, yang ini cikgu nak nyatakan tentang masuk kubul dengan dubur tadilah. Okey, ni kubul kemaluan bahagian hadapan dan dubur adalah kemaluan bahagian belakang. Okey, apa dia tapak tangan dan juga perut jari tu? Okey, kat sini cikgu tunjukkan gambar perut jari yang bahagian atas dan tapak tangan pula adalah bahagian bawah tu lah. Okey, jadi bila kita sentuh kubul atau dubur menggunakan perut jari dengan tapak tangan, maka batallah wuduk kita. Okey, bila batal wuduk, kita berada dalam hadas kecil. Okey, seterusnya kita tengok contoh orang yang berhadas kecil. Ini contoh-contoh dia lah. Okey, tengok gambar yang pertama tu, orang sedang tidur. Ali tidur dengan tidak tetap dua papan punggung. Ni yang cikgu katakan tadi, dia tidur pusing kanan, pusing kiri. Gambar yang kedua, sebelah dia Abdul Aziz pitam kerana terlalu panas. Dia pengsan lah. Jadi batal lah wuduk dia. Bila batal wuduk, dia berada dalam hadas kecil. Gambar yang ketiga, Talib terkentut selepas mengambil wuduk. Jadi bila dia dah terkentut, so automatik dia berada dalam hadas kecil. Dan gambar yang terakhir, Nabila membuang air kecil ataupun membuang air besar. Samalah juga kes dia dengan terkentut tadi, okey? Seterusnya kita tengok apa pula perkara yang menyebabkan berlakunya hadas besar. Okey, perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya hadas besar ni ada dua. Yang pertama, dia boleh berlaku dekat orang lelaki dan juga orang perempuan. Dan ada juga perkara yang menyebabkan berlakunya hadas besar ni hanya berlaku dekat orang perempuan sahaja, orang lelaki tak. Okey, kita tengok dulu. Yang pertama, perkara yang menyebabkan berlakunya hadas besar yang berlaku dekat orang lelaki dan dia juga boleh berlaku dekat orang perempuan. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, apabila keluarnya air mani, keluar air mani, boleh berlaku dekat orang lelaki dan juga boleh berlaku dekat orang perempuan. Sama ada keluarnya air mani itu ketika dalam mimpi ataupun ketika kita berjaga. Ini ketika kita sedarlah. Okey, yang kedua, apabila bersetubuh. Tu cikgu terlupa dekat situ, ada tertinggal nota sikit. Okey, apabila bersetubuh, ini melakukan hubungan lah antara lelaki dan perempuan. Dan persetubuhan ni hanya berlaku kepada orang yang telah berkahwin sahaja tau. Kanak-kanak tak ada ya bersetubuh. Okay. Dan yang ketiga, apabila kita meninggal dunia, kecuali kalau kita mati syahid lah. Orang yang mati syahid, dia tak perlu dimandikan lah, dia akan terus ditanamkan saja. Okey, dan yang seterusnya kita tengok perkara yang menyebabkan hadas besar yang hanya berlaku kepada orang perempuan saja. Yang ini semua dia tak berlaku dekat orang lelaki. Okey, dekat orang perempuan sahaja. Yang pertama, apabila keluarnya darah haid, keluar darah nifas, keluar darah wiladah. Okey, apa dia maksud haid, nifas dan wiladah? So kita tengok next slide. Okey, inilah dia maksud darah haid. Okey, darah haid ialah darah yang keluar daripada faraj perempuan yang berumur lebih kurang 9 tahun. Okey, seawalnya 9 tahun lah ada darah keluar daripada faraj seorang perempuan. Paling awal darah tu keluar ketika kita lebih kurang umur 9 tahun. Kalau tak keluar umur 9 tahun,
dia keluar umur 10 tahun. Kalau tak umur 10 tahun, 11 tahun. Okey, cuma umur 9 tahun umur yang paling awal. Okey, seterusnya darah nifas ialah darah yang keluar selepas seseorang wanita melahirkan anak lah. Okey, selepas ibu kita melahirkan kita, ibu kita akan ada keluar darah, dan darah tu dipanggil sebagai darah nifas. Okey, dan seterusnya adalah darah wiladah. Okey, darah wiladah ialah darah yang sama-sama keluar masa kita dilahirkan tu. Masa kita keluar daripada perut ibu kita tu, ada darah keluar sekali dengan kita. So, itu adalah darah wiladah. Jadi, sekiranya orang perempuan berada dalam keadaan haid, nifas ataupun wiladah, dia berada dalam keadaan hadas besar. Seterusnya kita tengok cara kita nak sucikan diri kita daripada hadas kecil. Okey, ada dua cara untuk kita bersuci daripada hadas kecil. Yang pertama adalah dengan berwuduk. Macam mana kita nak sucikan diri kita daripada hadas kecil, daripada terkentur, buang air besar semua tadi tu. Kita ambil wuduk, ataupun kalau tak ada air, kita boleh bertayamum. Okey, kita tengok apa maksud tayamum. Tayamum ialah menyapu debu tanah ke anggota tayamum. Apa di anggota tayamum? Anggota tayamum ada dua, iaitu muka dan tapak tangan hingga ke siku. Okey, so kita kena sapu debu tanah ke anggota tayamum kita tu, iaitu muka dengan tapak tangan, dengan rukun-rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syarak sebagai ganti wudu. Sebab kita ada air tadi kan. Jadi kita kena gantikan wudu air tadi tu dengan debu tanah. Kita bertayamum. Tu maksud tayamum. Okey, yang ini pula adalah dua cara bersuci daripada hadas besar. Tadi, cara untuk bersuci daripada hadas kecil ada dua. So, untuk bersuci daripada hadas besar pun ada dua juga. Okey, yang pertama ialah cara nak bersuci dia adalah dengan mandi wajib. Mandi wajib ni sama je macam mandi biasa, cuma kita kena sertakan dengan niat dan juga kena meratakan air ke seluruh anggota badan kita. Macam tu mandi wajib. Okey, dan cara yang kedua pula adalah sama juga macam hadas kecil tadi, iaitu bertayamum. Tapi bila tak ada air lah, tayamum yang ni sebagai ganti mandi wajib. Kalau tadi yang hadas kecil, bertayamum sebagai ganti berwuduk. Okey, boleh? Sekarang kita tengok perkara yang kita tidak boleh buat kalau kita berada dalam keadaan hadas kecil. Kalau kita dalam keadaan hadas kecil, apa benda yang kita tak boleh buat? Okey, yang pertama, of course lah kita tidak boleh solat. Kita tak ambil wudu kan, jadi kita tak boleh solat lah, tak boleh mendirikan solat lah. Tak kira lah sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Kalau nak dirikan solat, kena ambil wudu dahulu. Okey, yang kedua, kita tidak boleh melakukan tawaf lah. Melakukan tawaf di Mekah. Okey, kemudian yang ketiga adalah kita tidak boleh, kalau kita tak ada wuduk ataupun kalau kita dalam keadaan hadas kecil, kita tak boleh sentuh Al-Quran ataupun kita tidak boleh juga membawa Al-Quran. Okey, yang keempat, kita tidak boleh baca khutbah Jumaat. Okey, dan yang kelima, kita tidak boleh melakukan sujud syukur ataupun sujud tilawah. Semua ni kita tak boleh buat kalau kita dalam keadaan hadas kecil. Kalau nak buat, kena angkit pula. Kena ambil wuduk dulu. Okey? Dan untuk slide yang terakhir pula, cikgu nak terangkan tentang perkara yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang berhadas besar. Okey, sama juga dengan 5 perkara yang kita tidak boleh buat semasa hadas kecil itu tadi, cuma kita ada tambahan sedikit. Kita tengok balik perkara yang tidak boleh dilakukan ketika berhadas besar, antaranya ialah kita tidak boleh mendirikan solat fardu ataupun solat sunat, kita tidak boleh melakukan tawaf, kita tidak boleh menyentuh atau membawa Al-Quran. Selain itu, kita tak boleh baca khutbah Jumaat.
Kemudian kita tidak boleh melakukan sujud syukur ataupun sujud tilawah, dan seterusnya kita tidak boleh membaca Al-Quran. Orang yang berhadas besar tak boleh baca Al-Quran. Kemudian orang yang berhadas besar juga tidak boleh berpuasa, tapi khusus khas untuk orang yang didatangi haid dan nifas sahaja, dan yang ini berlaku kepada orang perempuan sahajalah. Okey, bila dia dah suci, dah bersih daripada haid dan nifas, barulah dia lepas dah suci, lepas tu dia mandi wajib, lepas tu barulah dia boleh berpuasa. Seterusnya, orang yang berhadas besar tidak boleh berhenti ataupun duduk di dalam masjid. Okey, ini pun sama juga dengan kes yang atas tadi tu. Ia berlaku kepada orang yang didatangi haid dan nifas sahaja. Okey, yang ini berlaku kepada orang perempuan. Dan yang terakhir, orang yang sedang berhadas besar tidak boleh melakukan persetubuhan antara suami isteri. Okey, ini pun berlaku bagi orang yang didatangi haid dan nifas sahaja. Okey, situ saja untuk perkara yang kita tidak boleh lakukan ketika berhadas besar. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita yang bertajuk hadas. Terima kasih sebab sudi menonton sehingga selesai. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak semua. Assalamualaikum.